warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPG Peneraju Kecerdasan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya saya diberi peluang untuk berkongsi sebuah kisah yang penuh pengajaran dan nilai murni. Mesti anda semua tertanya-tanya kan, apa kisah yang ingin saya kongsikan pada hari ini? Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah Maria selaku pensyarah bagi subjek GPIM 1022 yang banyak membimbing. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa memberi sokongan serta semua yang terlibat dalam menjayakan penganjuran program bacaan buku kanak-kanak anjuran kelas PPR BMM 12. Kalau adik-adik ingat kembali siaran langsung yang kami adakan pada 20 Oktober 2025 pada pukul 5 petang yang lalu, kami diberi peluang untuk mempromosikan buku cerita hasil ciptaan kami sendiri. Jadi, tujuan rekaman video ini adalah untuk menceritakan secara terperinci buku cerita tersebut. Dalam siaran langsung tersebut, kami hanya menceritakan sebahagian daripada buku cerita hasil ciptaan, bukan secara terperinci. Oleh itu, video ini dirakam adalah untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang buku cerita dan apa refleksi serta pengajaran yang boleh kita perolehi daripada buku cerita tersebut. Aduh, lupalah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi menonton dan mendengar kisah yang saya akan kongsikan pada hari ini. Saya yakin penonton saya ini mesti terdiri daripada adik-adik cilik. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk semua. Baiklah, boleh lagi sekiranya saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Alia Antasha binti Abdullah dari kelas PPR BMM 12. Lebih mesra dipanggil sebagai Alia. Adik-adik juga boleh panggil saya sebagai Kakak Alia. Adik-adik, kalau adik-adik nak tahu, kakak merupakan pelajar dari Institusi Pendidikan Guru Kampus Sarawak yang merupakan ambilan tahun 2025 keluaran 2030. Pada hari ini, kakak ingin bercerita dengan lebih lanjut hasil buku ciptaan kakak yang berjudul Si Amanah dan Duit Yang Hilang. Buku cerita ini dihasilkan berdasarkan tema program bercerita kami, iaitu akhlak dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi ummah madani. Tadi kakak ada beritahu judul buku iaitu bertajuk Si Amanah dan Duit Yang Hilang. Mesti adik-adik tertanya-tanya siapa itu si amanah dan duit siapa yang hilang. Jadi, kakak akan bawa adik-adik untuk menelusuri dengan lebih lanjut buku cerita hasil ciptaan kakak sendiri. Adik-adik, tema tadi ialah akhlak dan sunnah Rasulullah SAW sumber inspirasi ummah madani. Adik-adik tahu tidak apa maksudnya? Baiklah, jom kakak terangkan. Akhlak bermaksud perangai dan budi pekerti yang baik. Akhlak ini merangkumi cara kita bercakap, bertindak dan berfikir dengan sopan, jujur dan penyayang. Sunnah Rasulullah SAW pula ialah contoh teladan yang baginda tinggalkan untuk kita contohi dan amalkan setiap masa. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Adik-adik tahu tidak apa maksud di sebalik hadis ini? Hadis ini secara tidak langsung membuktikan tugas utama Rasulullah SAW adalah untuk mendidik kita menjadi insan yang berakhlak tinggi, dan oleh sebab itu hari ini kakak nak bawa adik-adik semua mendengar dan menelusuri dengan lebih mendalam kisah yang kakak cipta yang sangat indah dan penuh pengajaran yang bertajuk apa tadi? Si amanah dan duit yang hilang. Marilah kita sama-sama hayati kisah ini. Si amanah dan duit yang hilang, ditulis oleh Nur Alia Antasha binti Abdullah dari PPR BMM 12. Antara watak yang terdapat dalam buku Si Amanah dan Duit yang Hilang ialah Anita yang merupakan si amanah. Selain itu, terdapat juga watak Ibu Anita. Seterusnya, watak lain yang terdapat dalam buku ini juga ialah Yan dan Amira yang merupakan kawan kepada Anita. Selain itu, terdapat juga watak Ustazah Maya. Watak terakhir yang terdapat dalam buku Si Amanah dan Duit yang Hilang ini ialah Hakim. Sekolah Damai Seri merupakan sekolah rendah yang terkenal di Bandar Miri. Terdapat seorang murid yang cantik molek bernama Anita. Anita merupakan pelajar tahun 4 yang terkenal dengan sikap jujur, amanah, dan suka membantu. Dia sentiasa tersenyum dan suka memberi salam kepada guru-guru setiap kali datang ke sekolah. Pada suatu hari, Anita sedang bermain-main di koridor sekolah bersama dengan Yan dan Amira. Mereka merupakan 3 sahabat yang sangat rapat. Ketika sedang seronok bermain, Anita dan rakan-rakannya tiba-tiba berhenti di hadapan kelas tahun 3. Di lantai terdapat beberapa keping duit kertas dan shilling bertaburan. Anita melangkah perlahan sambil menunjuk ke arah duit tersebut dengan perasaan bimbang. Anita segera mengutip duit yang bertaburan itu dengan cermat. Dia menggenggam erat duit itu sambil berkata, "Kita mesti beri kepada cikgu. Duit ini mungkin tercicir tanpa sadar." Tetapi Yan dan Amira berkata, "Banyak juga duit ini. Apa kita guna sikit untuk beli es krim? Orang tidak akan tahu." Amira pula berkata, "Betul kata Yan itu. Jom beli es krim." Anita terdiam sejenak. Hatinya mula berbelah bahagi mendengar kata-kata Yan dan Amira. Namun, dia segera menggeleng perlahan dan menjelaskan perkara tersebut dengan baik. "Tidak boleh kawan-kawan," ujar Anita dengan nada tegas.
Ustazah pernah berpesan, hak yang bukan milik kita mesti kita pulangkan. Kalau tidak, kalau kita guna, itu sama seperti mencuri kerana tidak bersikap amanah. Anita teringat pesanan Ustazah Maya semasa kelas pendidikan Islam. Pada ketika itu, Ustazah pernah berpesan, "Anak-anak, orang yang tidak amanah akan hilang kepercayaan manusia pada dirinya dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW bersabda, "Tiada iman bagi orang yang tidak amanah." Hadis riwayat Ahmad. Kata-kata itu terngiang-ngiang di minda Anita. Kata-kata Anita secara tidak langsung menyedarkan rakan-rakannya akan kesalahan tindakan mereka itu. Dengan semangat baru, Anita menggenggam duit itu dengan hati yang tenang. Dia melangkah ke bilik Ustazah Maya bersama dengan Yan dan Amira untuk menyerah duit yang dijumpai mereka tadi. Selepas selesai urusan di pejabat Ustazah Maya, Anita berjalan-jalan di taman sekolah pada waktu rehat. Tiba-tiba, dia ternampak seorang lelaki tahun 3 bernama Hakim sedang menangis. Anita segera menghampiri dan bertanya sebabnya. Hakim memberitahu bahawa dia kehilangan duit untuk membeli buku latihan. Anita terkejut seketika dan hatinya terdetik dan teringat duit yang dijumpai mereka pagi tadi. Anita tersenyum dan berkata, "Jangan risau, tadi saya dan kawan-kawan saya ada serahkan duit yang dijumpai pagi tadi kepada Ustazah. Mungkin itu duit Hakim." Mereka pun bersama-sama bergerak menuju ke pejabat Ustazah. Sepanjang perjalanan, Hakim masih kelihatan gelisah kerana takut bukan dia pemilik duit itu. Setelah mendengar penjelasan daripada Anita, Ustazah Maya memandang ke arah Hakim dengan lembut. "Berapa nilai duit yang kamu hilang tadi, Hakim?" tanya Ustazah. Hakim menjawab perlahan, "RM20.70, Ustazah. Saya nak guna beli buku latihan." Ustazah mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, Ustazah kira dulu ya." Beliau kemudian membuka laci mejanya dan mengeluarkan duit yang dijumpai pagi tadi. Setelah dikira, jumlahnya memang sama seperti yang dikatakan Hakim. "Alhamdulillah," kata Ustazah dengan tenang. "Duit ini memang milik kamu." Setelah itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dengan tersenyum bahagia sebelum keluar dari pejabat Ustazah dengan hati yang tenang dan gembira. Wajah Hakim nampak ceria. Dia tersenyum dan mengucap terima kasih kepada Anita. Pada petang itu, selepas pulang dari sekolah, Anita dengan segera menceritakan segala yang berlaku di sekolah. "Ibu, hari ini Anita jumpa duit tercicir dekat sekolah. Nasib baik Anita tak ambil. Duit itu rupa-rupanya milik murid tahun 3 bernama Hakim," kata Anita dengan semangat. Ibunya tersenyum bangga. "Alhamdulillah, Anita buat keputusan yang betul, sayang."
Itulah sikap yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu jujur dan amanah. Kalau semua orang ikut akhlak baginda, dunia akan jadi lebih baik. Anita mengangguk sambil tersenyum. Anita nak jadi anak yang jujur dan amanah macam Rasulullah juga, Ibu. Ibunya mengusap kepala dan memeluk Anita dengan penuh kasih sayang. Ibu yakin Anita boleh. Allah sayang pada orang yang amanah. Anita tersenyum dan berjanji untuk terus mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupannya setiap hari. Malam itu, sebelum tidur, Anita menadah tangan dan berdoa dengan penuh syukur. Ya Allah, terima kasih kerana memberi peluang kepada Anita berbuat kebaikan hari ini. Jadikanlah Anita anak yang baik, amanah seperti Rasulullah SAW. Selesai berdoa, hatinya terasa tenang. Anita tersenyum dan tidur dengan penuh kedamaian kerana tahu Allah sayang kepada orang yang berbuat baik. Sekian sahaja cerita dari Si Amanah dan Duit yang Hilang. Sekian daripada saya, Nur Alia Antasha binti Abdullah dari PPR BMM 12 Institusi Pendidikan Guru Kampus Sarawak, ambilan 2025, keluaran 2030. Sekian, terima kasih. Adik-adik, seronok tak dengar dan tengok kisah yang kakak ceritakan tadi? Apa nama buku cerita kakak itu tadi? Apa ni? Okey, adik-adik, nama buku cerita kakak itu tadi ialah Si Amanah dan Duit yang Hilang. Adik-adik, tadi adik-adik dah tengok dalam cerita tu ada Anita, ada Yan, ada Amira, ada Akim. Ingat tidak adik babak di mana Anita menjumpai duit? Apa yang Anita buat? Adakah dia mencuri duit itu? Bukan. Anita tidak mencuri duit, sebaliknya dia memulangkan. Apa lagi yang dia ingat? Apa lagi yang berlaku pada cerita kakak itu tadi? Hah? Hakim menangis? Betul, Hakim menangis. Buruk tak muka Hakim menangis? Buruk. Jadi adik-adik jangan menangis, okey? Adik-adik, kakak nak bawa adik-adik pergi ke sesi refleksi. Apa itu sesi refleksi dan apa yang akan kita buat dekat sesi refleksi? Sesi refleksi adalah perkara yang kita perlu ingat balik terhadap cerita atau terhadap perkara yang kita lakukan sebelumnya. Maksudnya apa kakak buat tadi? Kakak tengah bercerita dan kakak juga tunjuk buku tersebut kepada adik-adik. Jadi kakak nak adik-adik ingat dan nak adik-adik tahu apa pengajaran yang ada. Jadi adik-adik, jomlah bersama-sama dengan kakak menelusuri sesi refleksi tentang buku kakak tadi. Kita boleh belajar banyak benda. Kak jamin perkara ini dapat jadi pengajaran dan sudah tentu akan menyeronokkan. Mesti tak sabar kan? Jom! Adik-adik, adik ingat lagi tidak bahagian di mana Anita menjumpai duit yang bertaburan di lantai ketika lagi seronok bermain bersama rakan-rakannya. Pada masa itu, Anita menghadapi masalah apabila rakan-rakannya, si Yan dan Amira, menyuruh Anita menggunakan duit itu untuk membeli es krim. Ish, jahat betul lah Yan dan Amira tersebut.
Baiklah adik-adik, coba adik fikir kalau adik berada di tempat Anita. Apakah yang adik-adik akan buat? Adakah adik-adik akan ambil duit itu diam-diam atau pulangkan? Apa yang akan adik kamu buat? Jadi di sini kakak dapat simpulkan bahwa perkara tersebut merupakan salah satu ujian amanah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita dengan perkara yang kecil seperti jumpa duit atau jumpa barang orang lain. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melihat adakah kita jujur dengan diri kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Ahmad. Adik-adik, hadis ini secara tidak langsung menjelaskan hubungan rapat antara iman dan amanah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sifat amanah adalah sebahagian daripada iman. Jika seseorang itu tidak amanah, maka iman dalam dirinya belum sempurna. Maknanya, kalau seseorang itu suka mengambil hak orang lain atau tidak amanah, maksudnya iman dia lemah, karena orang yang benar-benar beriman pasti akan melakukan perkara yang baik. Seperti Anita dalam cerita yang kakak beritahu tadi, Anita memulangkan duit tersebut dan tidak mendengar apa yang Jan dan Amira suruh, yaitu membeli es krim. Jadi di sini kita dapat lihat Anita mengikut apa yang diriwayatkan dalam hadis, yaitu bersifat amanah. Adik-adik, tadi Anita bukan sahaja tidak mengikut apa yang Yan dan Amira suruh, yaitu untuk membeli es krim, tetapi dia juga menasihati rakan-rakan baiknya itu dengan baik, tidak memarahi, tidak menengking. Itu juga merupakan akhlak yang mulia. Dan kakak ingin berpesan bahwa sebaik-baiknya kita menasihati seseorang yang melakukan atau berfikir untuk melakukan perkara yang salah. Jadi dalam cerita tadi Anita menasihati dengan baik, bukan? Jadi adik-adik patutlah mencontohi sikap Anita yang menasihati rakan-rakannya. Dan janganlah adik-adik pula membuat perkara yang tidak baik. Ingat adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita buat di dunia ini. Adik-adik ingat tidak apa yang Anita buat selepas menjumpai duit itu? Ingat kan? Adik-adik, Anita memilih untuk memulangkan duit tersebut kepada Ustazah Maya sebaik sahaja dia teringat pesanan Ustazah Maya apabila mengajar di dalam kelas. Anita bukan sahaja menjadi murid yang baik, tetapi dia juga telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, yang bermaksud orang yang paling amanah di dunia. Adik-adik, kalau kita jujur dan amanah, orang akan sayang dan percaya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak amanah, orang akan hilang kepercayaan dan doa kita akan sukar diterima. Oleh sebab itu, akhlak yang baik mesti bermula dari hati yang bersih dan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah pula adik-adik melakukan sesuatu perkara tersebut dengan hati yang berat. Maksudnya, adik-adik tidak ikhlas. Adik-adik mestilah melakukan perkara tersebut dengan ikhlas dan mesti redha. Kakak boleh bagi satu situasi. Contoh, bila adik-adik menjumpai sesuatu yang bukan hak adik. Sebagai contoh,
adik menjumpai duit seperti Anita dalam cerita tadi. Anita menjumpai duit, tetapi dalam masa yang sama, rakan-rakannya Yan dan Amira memberitahu Anita untuk menggunakan duit tersebut membeli es krim. Adik-adik ingat tidak babak di mana Anita merasa ragu-ragu karena kakak percaya seorang budak yang berumur 7, 8, 9 tahun itu mesti akan ada keinginan yang mereka mahu. Jadi Anita tidak menerima hasutan rakan-rakannya, sebaliknya melakukan perkara yang baik, yaitu memberi duit tersebut kepada orang yang betul. Adik-adik, jika sesuatu tersebut bukan hak milik kita, wajiblah kita pulangkan, karena kita tidak tahu apa yang berlaku sekiranya kita menggunakan dan menyalahguna hak yang bukan milik kita. Adik-adik, marilah kita bergerak ke sesi refleksi yang seterusnya. Adik-adik ingat tidak babak di mana Anita menemui seorang budak lelaki yang sedang menangis di taman sekolah. Siapa budak lelaki itu? Siapa? Coba teka. Itulah Hakim, seorang budak lelaki tahun 3 yang menangis karena duitnya yang hilang. Jadi, adik-adik, apabila dikaitkan dengan babak 1, di mana Anita menjumpai duit dan memulangkan duit yang dijumpainya kepada Ustazah Maya, dia merasa Hakim adalah pemilik duit tersebut. Di situ, Anita segera memberitahu Hakim tentang duit yang dijumpai olehnya pada pagi itu. Adik-adik, kalau adik-adik adalah Anita, apa adik-adik rasa? Gembira, gelisah, atau tenang? Kalau kakak mesti rasa gembira, sebab duit tersebut sudah kita tahu siapa pemiliknya. Mungkin juga kakak akan merasa gelisah. So apa? Mungkin Hakim bukan pemilik duit tersebut. Bukan Hakim, tetapi orang lain. Kalau tenang, macam mana kakak boleh rasa tenang? Tenang kerana duit yang kakak pulangkan tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya, walaupun mungkin bukan Hakim tetapi orang lain. Jadi di sini kita boleh lihat segala apa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi apa hikmah tersebut? Hikmahnya yang kita boleh lihat dari cerita ataupun babak ini ialah Hakim menangis sehari kerana duitnya hilang. Jadi apa akan berlaku sekiranya Anita tidak bertanya atau tidak memulangkan duit tersebut? Semestinya akan ada perkara yang baik, sama ada baik ataupun buruk sekiranya duit tersebut tidak dipulangkan, ataupun kalau perkara yang baik, duit tersebut sudah dipulangkan dan sudah menjumpai pemiliknya. Adik-adik yang kakak kasih sekalian, dalam kisah buku yang kakak cipta ini, Anita memilih untuk jujur dan akhirnya kebenaran terselah pada waktunya. Segala perbuatan yang dilakukan pasti ada hikmah di sebaliknya. Oleh itu, perbuatan jujur yang dilakukan oleh Anita tersebut melahirkan perasaan tenang di hatinya. Mengapa? Ingatlah adik-adik, kejujuran itu cahaya yang menenangkan hati kita. Kalau kita menipu, kita akan rasa gelisah dan takut. Adik-adik,
Adik-adik mesti tahu, konsep jujur ini juga tergolong dalam konsep amanah, di mana kita perlu bertanggung jawab atas perkara yang dilakukan dengan jujur tanpa ada unsur menipu. Bukan itu sahaja adik-adik, kakak juga ingin mengulas kembali tentang perkara yang kakak sebut sebentar tadi, bahwa segala perkara yang dilakukan pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi, adik-adik ingat tidak babak dalam cerita kakak tadi di mana Anita dan Hakim berlari dengan reaksi muka yang gembira setelah keluar dari bilik Ustazah Maya. Di situ kakak yakin bermulalah persahabatan mereka berdua. Oleh itu, Anita bukan sahaja berbuat baik, tapi juga mempunyai rakan baru selain daripada Yan dan Amira. Maka, secara tidak langsung terjalin ukhuwah di antara Anita dan para sahabat baiknya Yan dan Amira bersama dengan Hakim. Adik-adik, kalau kita diberi peluang, kita seharusnya menjalinkan ukhuwah dengan sesiapa sahaja. Apa maksud ukhuwah? Ukhuwah itu jalinan hubungan kita sesama umat lain. Bukan bercinta atau ukhuwah ini kita macam menjalinkan hubungan ataupun persahabatan dengan orang lain. Jadi kita jadi lebih rapat. Itu dimaksudkan dengan ukhuwah. Kalau adik-adik ada kawan baru, mesti adik-adik happy kan? Mesti adik-adik gembira. Adik-adik, Anita mencontohi akhlak Rasulullah SAW dengan berbuat baik seperti tidak pernah berkhianat, menipu, dan menjadi sahabat yang baik serta anak yang solehah kepada ibunya. Inilah yang kita panggil sebagai uswah hasanah, yang berarti contoh teladan terbaik untuk kita semua. Tambahan pula, artikel kajian juga ada menyatakan bahawa seharusnya Rasulullah SAW diangkat sebagai ikutan manusia di zaman moden kita ini. Kalau adik-adik dan para penonton yang lain ingin tahu perkara ini telah dibuktikan dalam Mukadimah buku Fiqh Sirah Al-Nabawiyah oleh Al-Bukti 1998 yang menegaskan bahawa hidup Rasulullah SAW adalah teladan mulia dalam akhlak, kepimpinan, dakwah, kekeluargaan, dan ibadah. Hebat sungguh Rasulullah SAW. Kalau kita mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian, maka kita akan jadi insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bila kita amanah, orang lain akan hormat kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Oleh yang demikian, apabila kita semua memiliki akhlak yang baik seperti amanah dan akhlak mulia Nabi Agung kita tersebut, maka wujudlah ummah madani. Apa itu ummah madani? Ummah madani ialah masyarakat yang kuat, penyayang, dan berakhlak tinggi. Jelas tidak adik-adik? Kakak harap refleksi yang bahagian ini adik-adik faham. Adik-adik, kakak nak kita renungkan satu perkara yang penting dalam hidup kita, yaitu sifat amanah kita. Amanah merupakan nilai yang nampak mudah, tapi sebenarnya sangat besar maknanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak pengajaran yang boleh kita peroleh dari buku cerita Si Amanah dan Duit yang Hilang ini. Pertama,
kita mestilah bersifat amanah dalam setiap perkara. Amanah bermaksud menjaga tanggung jawab atau kepercayaan yang orang beri kepada kita. Sebagai contoh, kalau guru suruh kita simpan file, kita kena simpan dan jaga betul-betul. Kalau ibu kita meminta tolong kita membeli barang, kita mesti melaksanakan dengan baik. Janganlah kita guna duit lebih untuk diri sendiri. Hal ini sama dengan perbuatan Anita dalam cerita ini. Sebab itulah dia digelar sebagai si amanah. Orang yang amanah akan disayangi Allah serta dihormati manusia. Seterusnya, kita mesti sentiasa jujur dalam setiap tindakan dan percakapan. Kalau buat silap, kita berani mengaku. Kalau jumpa barang orang, kita pulangkan semula. Kejujuran melahirkan kepercayaan. Apabila kita jujur, orang akan percaya dan menghargai kita, dan sudah tentu perbuatan itu disenangi oleh orang lain juga. Seperti Ustazah Maya yang senyum gembira melihat perbuatan Anita dan rakan-rakannya yang memulangkan duit yang bukan hak mereka. Kejujuran dan amanah itu membawa ketenangan hati kepada kita. Adik-adik sekalian, coba kita lihat contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah SAW. Apa lagi bukti atau kisah yang boleh kita kaitkan atau kukuhkan tentang Rasulullah SAW ini, seorang yang jujur dan amanah? Untuk pengetahuan adik-adik, baginda dikenali sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah dan jujur, walaupun terhadap masyarakat yang tidak suka kepadanya. Apa kisah itu? Hal ini dapat dikaitkan dengan kisah Rasulullah SAW yang memulangkan kembali barang kaum Quraisy walaupun kelompok tersebut tidak suka kepada Nabi disebabkan hal-hal yang berkaitan. Jom kakak cerita sedikit tentang kisah ini. Pada zaman dahulu, di kota Mekah, semua orang mengenali Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah SAW kita, sebagai orang yang paling dipercayai. Arti kata orang yang jujur, amanah. Pada ketika itu, kaum Quraisy ini bukan kaum yang memeluk agama Islam, tetapi mereka tetap menyerahkan barang berharga mereka kepada Rasulullah untuk dijaga kerana mereka tahu Rasulullah SAW ini tidak pernah menipu. Kisah ini berlaku apabila Rasulullah SAW mula menyebarkan ajaran Islam yang membuatkan ramai orang Quraisy ini marah. Boleh diartikan sebagai kaum ini tidak suka kepada Rasul kita. Mereka menentang dan ingin mencederakan baginda. Tetapi Rasulullah SAW tetap mengembalikan barang mereka tanpa ada unsur dendam. Di sini kita dapat lihat walaupun mereka adalah musuh baginda, Rasulullah tidak mengambil satu pun barang mereka. Arti kata lain, mereka menganggap Rasul itu sebagai ancaman musuh. Tetapi Rasul tidak berdendam. Adik-adik, inilah bukti bahawa Rasulullah SAW sangat amanah dan jujur. Baginda tidak pernah khianat walaupun terhadap orang yang memusuhinya. Marilah kita mencontohi Rasulullah dengan sentiasa jujur, menunaikan janji, dan menjaga amanah, kerana itulah sifat orang yang beriman. Ingatlah adik-adik, akhlak yang baik mencerminkan iman yang kuat. Hati yang bersih
akan mendorong kita untuk melakukan perkara yang benar walaupun tiada siapa yang melihat, dan apabila semua orang jujur serta amanah, masyarakat akan jadi damai, aman, dan saling mempercayai. Jadi, mulai hari ini, marilah kita sama-sama berjanji dalam hati saya mahu menjadi anak yang jujur dan amanah serta berakhlak baik seperti Rasulullah SAW. Sedemikianlah kisah daripada buku cerita Si Amanah dan Duit yang Hilang, serta refleksi cerita dan iktibar yang boleh diambil dari buku cerita hasil kata tadi. Kita dapat mempelajari bahawa setiap tindakan mempunyai akibat, dan memilih untuk tetap amanah adalah pilihan yang paling mulia. Menarik kan adik-adik? Ingat pesanan kakak adik-adik, walau sekecil manapun amanah yang kita pegang, kita kenalah jaga dengan sebaik yang mungkin. Adik-adik, jadilah insan yang dipercayai, karena kejujuran dan amanah saling berkait dan merupakan kunci kepada kejayaan dan kebahagiaan. Ingatlah, perbuatan yang berkat datang dari hati yang ikhlas. Amanah itu berat, tetapi sesiapa yang menjaganya akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua seharusnya teruskan menjadi insan yang baik, karena perbuatan sekecil zarah pun akan dibalas dengan kebaikan yang besar. Akhir kata, terima kasih karena menonton video cerita Si Amanah dan Duit yang Hilang. Jangan lupa kongsikan cerita ini supaya lebih ramai boleh ambil pengajaran daripada cerita hasil ciptaan kakak ini, yaitu Si Amanah dan Duit yang Hilang. Saya Nur Alia Nasyah binti Abdullah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah membaca buku Si Amanah dan Duit yang Hilang ini. Buku ini tidak akan terhasil tanpa dorongan dan sokongan ustazah saya di Institusi Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu, dan tidak lupa juga ahli keluarga yang sentiasa memberi semangat dan tunjuk ajar. Harap cerita ini memberi manfaat kepada semua. Saya izin mengundur diri dengan penuh harapan dan sokongan Anda semua. Jumpa lagi di projek video yang seterusnya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang datang dari kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik. Jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan support. Bye-bye.